Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 117. Hari ini saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya, regular saya Jufri Juki dan juga Amir Arafat. Dan juga bersama saya hari ini adalah tetamu undangan Safirul yang pernah bersama dengan kita sebelum ni. So hari ni kita nak spesifik lah, kita nak cerita pasal pembangunan bola sepak yang orang kata sekali-sekala kita akan dengar orang kata update sikit ke, ataupun you know, kalau you cari dekat luar sana tak semestinya you akan tahu apa cerita. Sebab dia orang menjalankan tugas mungkin bukanlah kata secara senyap, tapi tak selalunya di media masa lah. Sebab di belakang tabir selalu. Yalah, sebab dia bukan pasukan utama. Ini adalah pasukan akar umbi lah. Kan? Ada kabar angin kata yang program pembangunan bola sepak negara NFDP ni mungkin nak ditutup. Betul ke? Itu kita dapat tahu pun daripada media kan. Ada desas-desus yang menyatakan kabar angin lah. Sebenarnya dalam beberapa tahun kebelakangan ni pun memang setiap kali, terutamanya bila tukar menteri, direction dia tu jadi lain. Orang tertanya-tanya, okey, apa akan jadi dengan ni, apa jadi dengan tu, apa jadi dengan program ni, apa jadi program tu. Mungkinlah kot ada orang terdengar kat mana-mana ke, cakap kata mungkin akan dikaji ke, ataupun diubah ke, macam mana. Mungkin ada. Itu tak mungkin lah. Kita tak pastilah benda tak pasti. Kenapa nak kena tutup program macam ni? Kalau kau rasa lah, kalau kau duduk di, kenapa kau rasa? Secara tradisinya di program-program dekat Kementerian Belia dan Sukan ni, dia banyak spend untuk high performance. Kau di MSN dah jadi atlet nasional, nak ke SEA Games, nak ke Olimpik, nak ke Commonwealth, apa semua tu kan. Samalah juga dengan tim bola sepak SEA Games, semua tu dibiaya oleh Majlis Sukan Negara bawah KBS lah. Jarang sekali ada program pembangunan, tak kiralah remaja ke apa ke, yang dibuat khusus, dijalankan oleh MSN, mengeluarkan belanja yang sebanyak itulah. So setiap kali portion tu dirasakan besar, kemudian dengan COVID apa semua ni, so keluarlah idea-idea, mungkin kata okey, mungkin kita akan kecilkan, mungkin tak payah buat, mungkin bagi dekat FAM, mungkin bagi dekat FA ke FC buat sendiri dan sebagainya. So persoalan ni selalu saja ditimbulkan. Tak tukar menteri pun masih ditimbulkan. Sebab perbelanjaan yang besar tu lah. Perbelanjaan yang persepsi kita tu kita rasa besar. Persepsi kita tu sebab besar. Sebenarnya kalau diikut dengan cycling program dan lain-lain tu, sebenarnya lebih kurang sama je. Dia melibatkan atlet ataupun pemain yang ramai. NFDP ni, sebab tu nampak besar, sebab nak kena gajikan, nak bagi allowance jurulatih apa semua. So nampak besar. Tapi kalau nak compare apple to apple dengan high performance yang MSN spend dekat tempat-tempat sukan-sukan lain tu, sebenarnya tak ada beza sangat. Adakah kalau tutupnya NFDP ni, FA ataupun FC ni semua dah mantap ke? Ataupun mungkin FAM dah ada solusi ke kalau NFDP ni ditutup? Kalau kita tengok dalam program jangka panjang F30 FM, dalam beberapa trust strategi dia ada mengatakan yang salah satu dia, kelab kena ada lah pembangunan ni semua. Tapi kita secara rasional dan secara realitinya kita tahu keadaan semasa sekarang yang ada hanya beberapa kelab sajalah. Untuk kalau engkau kata FM serah kepada FC untuk jalankan, itu sepatutnya itu pada norma asasnya. Tetapi wujudnya NFDP ni disebabkan FA ataupun FC ni tak ada. Tak mainkan peranan. Jadi wujudlah NFDP ni. Persoalannya sekarang, aku tak nampak apa adalah tujuannya dan motif utama untuk kalau benda ni ditutup. Jadi tak wajar untuk benda ni ditutup, sebab tak silap NFDP sendiri ada beberapa fasa. Yang baru masuk baru first phase, baru nak habis first phase. Baru nak habis ataupun dah masuk second phase? Rasanya second phase 2023 rasanya. Betulkan saya kalau salah. Yang dokumen yang mula-mula tu dia sampai 2020 habis fasa 1. So kemudian ada fasa 2. Tapi bila lepas YB Syed Saddiq masuk, dia seolah-olah ada macam NFDP 2.0. Ada perubahan daripada blueprint tu. Ada perubahan, tapi tak diwar-warkan sangat blueprint baru tu, target baru macam mana dan sebagainya. Itu memang di luar pengetahuan saya lah. Jadi sebenarnya kat Malaysia ni, kalau kita tengoklah pada saya, blueprint on paper kita memang nampak mantap. Cumanya bila tidak ada kesinambungan tu, bila berubah macam yang Safirul cakap lah, bila berubah je tampuk pimpinan politik di atas tu, benda tu berubah.
Itu masalah dia lah. Walaupun benda tu baik sebenarnya untuk jangka masa yang panjang, cuma berubah-berubah lah. Dan menambahkan kepayahan dia tu bila 2019 bila COVID jadi, so banyak latihan apa semua tu tak boleh buat. So dia mengganggu sikit ataupun okey lah letak ni sebelah dulu sebab budak-budak tak boleh berlatih pun, semua dekat sekolah-sekolah apa semua tak boleh berlatih. So dia jadi seolah-olah lepas tu tukar menteri baru pula. So kalau macam dia still pegang kepada dokumen yang lama, dengan fasa-fasa tu, dengan KPI yang tertentu tu, then okey lah kita boleh revisit dan review balik. Betul. Tapi sekarang ni masalahnya ialah kalau kita nak review program, kita nak review macam mana? Dia punya buah dia tu baru nak start nampak, baru ada dua batch baru keluar kan. Itu nak tanya Jom. Okey, adakah sebab dia ni tak sabar? Itu lumrah kat dalam kita punya orang kata especially pada penonton kan, nak nampak orang kata impact yang terlalu cepat. Bila kita macam kita pernah bincang topik ni juga kan, akar umbi, bila kita cakap pasal akar umbi tadi Safiro baru cakap pasal baru nak berbuah kan. Dah kira orang dah nak judge. Benda-benda macam ni is aku rasa mungkin orang dah ada mindset bila mana okey macam first batch ada Luqman, lepas tu faham tak, dia benda tu dia nak nampak cepat je lah semua benda orang kata. Tapi Luqman pun baru 19 tahun. So Tok cakap dia dah macam bila first batch ada macam ni, second batch pun kena ada someone yang macam tu. So Tok cakap mentality tu sebenarnya akar umbi ni tak perlu pun. Mungkin kalau third batch yang tak ada orang macam tu, sebab bagi aku lah akar umbi namanya pencari bakat, menggilat bakat. So batch tu akan keluar je, production sentiasa berjalan. Tak semestinya every production you have a diamond. For me, memang kita mencari diamond, tapi tak setiap batch bagi aku lah. Itu mentality production tu kena diteruskan je, betul? Production tu kena jalan. Dia idea dia, production tu kena jalan. Tapi biasalah orang bila buat production jalan, takkan tak ada yang bagus lah macam tu. Semua mesti nak yang drastik. Okey, ada persepsi yang cakap buat apa nak spend kat bola, spend kat hoki lah. Hoki lagi bagus daripada bola. Sejujurnya lah, aku rasa mungkin salah satu benda yang kita nak tengok yang hype sangat, mungkin cerita kita tidak ke Piala Dunia tu lah. Piala Dunia ialah sukan, tak silap aku, nombor 3 paling besar sukan. And then benda tu ialah hype yang almost the same. Benda ni kita boleh cakap, ambil balik petikan daripada Roslyn Hashim sendiri hari tu cakap. Kita sampai sudah pun kita takkan asyik bola. Badminton you all tak boleh main pun World Cup. Badminton lagi tinggi taraf dia kan. Jadi isu ni bukannya isu pertama orang cakap benda ni. Tapi mungkin atas ada sentimen lebih ramai yang suka dan benda tu dekat kot dengan kita. Itu pandangan aku lah. Kalau sebagai YB menteri sendirilah, bajet dekat aku, sekati aku nak buat apa kan. Sama je berubahnya. Cumanya pada pandangan aku sendiri itulah, benda tu besar. Minat tu ramai sebenarnya dalam bola sepak ni. Tak dinafikan juga dalam badminton. Kita pun ada attachment dengan badminton atas nama negara. Cuma mungkin cerita kita ni panjangnya tak kesudahan kot. Susah aku nak jawab sebenarnya benda tu. Kenapa program ni wajar dipertahankan dulu Zirul? Dia macam ni, macam tadi ada kita cakap sebab apa bola sepak. Apa so special sangat lah bola sepak ni banding dengan sukan-sukan lain. Naratif tu kena tukar. Di NFDP kita melihat daripada perspektif yang lain. Dalam dunia ni, bola sepak ni ialah antara sukan yang mempunyai pasaran kerjaya yang paling besar. Sama ada domestik ataupun luar negara. So kalau kita nak bela pemain ialah untuk human capital. Jawapan menteri tu. Kita nak tinggi, sebab banyak yang involved dalam bola sepak ni banyak B40. Bila B40 ni kita nak tukar dia punya life, kan? Tukar dia punya life dia. Nak kena ada something, orang kata apa, a pot of gold at the end of the rainbow tu. Setakat ni bola sepak hanyalah antara, kalau tak satu-satunya pun, antara sukan yang boleh menjanjikan itu. So kalau dia tak cukup untuk pasarkan domestik, kita kalau boleh nak increase quality players supaya dipasarkan ke pasaran-pasaran luar, supaya dia boleh mengubah hidup dia dan mengubah hidup keluarga dia. Itu naratif tu yang aku rasa kadang-kadang kita kena, macam aku dulu kat NRDP aku selalu ingatkan coaches apa semua, that is actually the main sebab end product kalau nak ke Piala Dunia ke nak jadi juara Asia ialah by product daripada kesungguhan itu. Kan, lagi banyak player main dekat luar, lagi banyak kualiti naik apa semua, nanti insya-Allah satu hari kita akan main kat Piala Dunia. Satu hari boleh jadi juara Asia. Kenapa Jo kena pertahan program macam ni? Apa yang Safiro rangkum tadi dah cukup lengkap. Cuma mungkin nak menambahkan lagi, mengingatkan macam
mengingatkan lagi sekali lah, macam saya perlu cakap, kalau benda ni dah ada, takkan tertubuhnya NFDP. Jadi bila dah ada, kenapa nak kena ada argument nak kena tutup benda ni? Sebab kena talk, cakap balik first kali saya perlu cakap tadi lah, membantu ni semua. Bila kita fikir balik, kenapa wujud? Sebab tak ada benda ni, semua pergerakan dari akademi ni semua tak ada. Sebabnya wujudnya bila ada someone yang berfikir dalam apa ni, nak mewujudkan benda ni. Sebab kita tak cukup kelompok pemain semua benda ni. I mean, industri ni sendiri kena orang kata, yelah sebab benda tu lah, sebab tak wujud lah. Senang cerita, aku nak ingatkan balik, sebab tak wujud lah kita wujudkan ni. Lepas tu sekarang bila dah wujud, ada pula yang desas-desus mengatakan macam tak payahlah tutup. Sebab apa nak tutup? Alasannya simple je, sebab kita nak tengok result yang baru beberapa tahun berjalan. Macam kita cakap pasal Akaumbi, kita nak nilai dia 2-3 tahun lepas dah tak jadi. So macam aku cakap, kena ingat balik, benda gila bakat ni dia bukan 5 tahun. Dia macam Safirul cakap juga, dia kau tak boleh nilai dia commercially. Kau tak boleh macam lepas 5 tahun berapa orang yang grad, berapa orang main. Tak, is lebih pada macam Safirul cakap tadi, nilai kemanusiaan. Berapa ramai yang mungkin bukan main bola pun, dia jadi fizio dalam sukan bola sepak, tapi dia berjaya tingkat Asia. Tu aku cakap is whole industry. So benda ni kena berjalan. So aku cakap dia lebih daripada kita mendapat pemain bola cemerlang. Ini duit government, kenapa kena guna duit government? Kita kena ingat balik, kita ambil sikit ulasan sikit daripada Safirul sendiri. Kita membangunkan anak-anak negara, anak-anak kita sendiri tau, menggunakan duit rakyat tu, anak-anak tempatan. Dalam kita membuka industri itu sendiri, kalau kita bercakap dari segi ruang kerjaya tadi tu, ini salah satu punca pendapatan yang kita buka untuk mereka. So, bermakna kau nak kata sebenarnya sama juga macam kau buat sekolah, semua benda ni semua. It's the same thing. It's the same thing. Exactly. Sama macam apa yang Safirul rangkumkan tadi tu. Ini cara engkau untuk membuka satu lagi industri pekerjaan. Bukan saja di atas padang, di luar padang. Macam mana you bermain di belakang tabir. Kalau kau rasa 20 million tu terlalu besar, dan kita patut stop. Kita 100% kita fokus buat kilang je lah. Buat je lah, buat sekolah je. Nothing more. Tutup pendidikan jasmani. So tak payah cerita pasal Olimpik. Tutup semua sekolah sukan. Satu sekolah 20 Tapi ini fokus dibangunkan untuk membangunkan satu industri. Sedangkan kalau kita ingat balik, kenapa Safirul menyebut pasal industri dekat Europe, dekat mana-mana, ini industri yang paling besar memberi KDNK balik kepada negara. Ini industri yang kita tak sentuh lagi. Sejak 1997 sampai sekarang, kita tak pernah sentuh industri ini lagi. Tak pernah khusus kita cuba bangunkan. Daripada peringkat FA sendiri, hanya ambil duit, spend short term. Ya, peringkat FA pun ambil duit kerajaan juga. Ya. Itulah dia cerita dia. So sama je lah. Sama je lah. Cumanya FA buat bayar gaji dengan gaji pemain lah. Bukan buat akaumbi. Duit untuk bola sepak ni sebenarnya daripada dulu sampai sekarang keluar juga. Duit rakyat je. Duit rakyat keluar juga. Tak kira daripada state ataupun daripada federal ke apa, keluar juga. Tapi sebelum ni keluar dia tu keluar merata. Orang ni propose bawa paper liga bola sepak ni, liga bola sepak tu, apa ni, liga community lah, apa benda semua keluar juga. Lebih daripada tu. So kali ni kita centralizekan. Buat sesuatu yang akan ada impact dan ada kesinambungan. Yelah, kalau kita nak cakap pasal ada impact ke tak ada impact akademi kita ni lah, katakan kebanyakan FAFC pun dah banyak ambil pemain daripada program ni pun. First batch, second batch kan. Second batch dah ada team nak ambil Dah? Sukan ambil okey, itu sebab dia berlaku masa COVID kan, so orang tak nampak. Tahu. Tak nampak. Sebab liga belia semua pun tak ada. So kita pun tak tahu apa jadi kan. Even Lokman Arif Aiman yang sebelum ni pun hasil daripada NFDP. Lepas tu pekerja DT, Haris Haika, Zikri, Umar ni yang kita nampak lah, Azhad Haras ni semua hasil daripada AMD kan. So apanya yang kita fikir, bagi akulah nak kalau dia tak keluar AMD pun, dia keluar daripada sekolah sukan negeri, dia keluar daripada PLT, bawah program juga. Tapi mungkin kualitinya berbeza lah kot kan. Okey, baru-baru ni ada kenyataan daripada pengarah teknikal Sarawak United, B. Satyananda, yang mengatakan kita perlu ni quote dia, kita perlu melakukan sesuatu terhadap program Akaumbi. Kualiti kemahiran harus dibentuk dari kecil jika kita betul-betul nak main bola sepak di peringkat antarabangsa dan berada di kelompok 10 Asia terbaik. Apa yang NFDP buat tu, adakah itu cukup atau kena perubahan? Ini yang dia punya quote. Dengar quote ni, apa kau punya reaksi lah? First kali mungkin aku tak berapa. Play safe. Okey, sebenarnya tak berapa. Okey. Easy tak ada.
Okay, aku menjawab wakil easy je tak ada. Untuk aku soalan ni sebenarnya aku tak clear. Dia tanya pasal NFDP. Seolah-olah game Jordan hari tu NFDP yang kena. Macam tu ke? Kiranya macam dia kata aku macam tak dapat tangkap sikit. kita kalah Jordan dengan Uzbekistan sebab dia kata kita tak ada program akaumbi, dia cakap. Lepas tu dia cakap kita kena ada program akaumbi. Lepas tu dia cakap NFDP itu cukup ke tidak? Okey, jawab. Yang main lawan Jordan dengan Uzbekistan berapa daripada program NFDP? So apa reaksi kau? Apa yang AMD buat tak cukup ke tak? Of course lah, AMD ni pun membuat sebab akademi lain tu tak ada pun. Tak wujud pun yang before ni lah. Kau patut tanya dia balik, Sarawak United ada akademi tak? So nak cakap, kalau sebab soalan tu aku nampak lah mungkin salah kefahaman aku saja dia macam soalan macam AMD ni buat tak cukup. Aku nampak macam sinis macam tu. Dia cakap macam tu lah. Bagi aku tak betul lah. Untuk aku it's not only AMD job yang untuk provide dia untuk orang kata pool of player ni. Dia membuat tu pun salah satu inisiatif untuk menambah. Dia sounds more kelab-kelab aku. Ya. Untuk Yes. secara positif lah. Bagus. Tapi kalau ikutkan, ialah sebab produk AMD ataupun produk NFDP baru seorang yang ada hari tu. 19 tahun. So macam mana? Aku rasa kita kena tengok balik. NFDP pun ada berapa fasa bang? 3 kan tak silap. Masa awal tu 3 fasa lah. 3 fasa kan. Kalau blueprint Old Testament dia lah, ada 3 fasa. Kita baru nak reach masuk ke fasa kedua. Dan ada baru 1-2 batch. Kita kena, pembangunan ni bermain dengan masa kan, timeline. 5 tahun baru dia sampai umur ni. Luqman baru 19 tahun. That's the first batch. Kalau nak tunggu batch ketiga mungkin tengah build up. So benda ni makan masa. Kalau nak bercakap tadi tu, kita ambil cara dari point of view Safirul positif, maksudnya memang tak cukup. Semua kelab kena buat benda yang sama. Okay, memang tak cukup ataupun sebenarnya NFDP belum lagi capai tahap Itu satu isu. Mencukupkan. Itu satu isu. Satu lagi isu, untuk membantu NFDP, you kena sendiri ada. Betul. Barulah kita boleh question balik, wajar tak kita tutup? Betul. Kalau semua ni ada, dan kita boleh question. Actually dalam fasa kedua ada dah untuk evolvekan NFDP. Bila semua kelab-kelab ni dah start bina sendiri, ada cara yang NFDP akan Boleh buat. bekerjasama lah. Exit plan lah orang panggil. Sama ada JV 50-50 ke, ataupun dia ambil terus dekat situ. So NFDP akan fokus kepada benda lain pula. Benda yang kukuhkan AMD contohnya, kurangkan belanja kan? So that's how bila kelab dah ada, tak perlu nak spend banyak tu lagi, mungkin akan dikurangkan. Tapi benda tu tak terjadi. So kena bagi sikit Sebab masa. kalau nak fikir balik, kita terlalu awal. NFDP ni terlalu muda. Baru nak dituai hasilnya, benda tu nak ditutup. Jadi kita kena bersabar. Habiskan dulu satu fasa. Baru kita buat penilaian. Assessment kita tengok, adakah cukup atau kita kena evolve benda ni. Adakah blueprint ni cukup. Kita dah terlanjur buat. Kenapa kita nak back balik dekat Sukaiwan untuk tutup? Aku tak rasa benda tu wajar. Ada tanggapan, Jo? Banyak tanggapan ni. FC kiranya NFDP dah buat kan, semua benda ni. So FC, FA tak payahlah buat. Alamak, ada tanggapan macam tu senang. Banyak tanggapan tu. Esko Ini biasa yang kat tempat kerja tai chi orang ni. So tak boleh lah berfikir macam tu. Macam aku cakap, of course benda ni kita tadi pun macam Safirul dah cakap dah, benda ni end game dia, fasa dia pun at the end of the day, kenapa ni NLDP ditubuhkan mula sebab tak ada. Lepas tu dia buat pun dengan harapan lepas ni take charge oleh semua FA ataupun FC untuk akademi masing-masing. Jadi tak boleh lah, mentality macam ni semua salah lah. Tak betul lah. Sebab kita nak ada bakat ni, kita nak menggilat bakat ni, kita nak kena produce everywhere. Pool tu kena besar kan. Macam, dan mindset tu sentiasa, sebenarnya mindset tu kena ni je. Mindset kena, kita nak ada player banyak, kita nak ada pool big of player. Bukannya fikir, oh kita dah buat, semua dah buka ni sekarang, berapa orang kita dapat ni, result berapa peratus yang player betul football menjadi footballer. Bukan itu. Patutnya aku memang setuju sangat macam saya dulu cakap, mentality tu memang kena tukar. Yang okay, so sekarang Malaysia kat mana ranking kita semua dah katakan mesti akan ada orang pula, okay sekarang semua dah ada akademi, so kita still masih kat ranking tu. So aku cakap akan ada isu pula, aku rasa berbangkit nanti yang pasal mentality ni. Kita cerita pasal grassroots, benda yang wajib kena buat. Kita tak, bukan dia benda yang macam oh bila kita buat ni baru kita akan reflect tu, tak. Benda wajib benda wajib kena buat. Wajib tu adalah pool of player tu kena banyakkan lagi budak-budak yang kita tahulah yang boleh bermain bola.
Aku bagi contoh 2 FC yang buat kerjasama dengan NFDP di tempat masing-masing. Satu JDT. Semenjak 2015-2016 macam tu kan, semua pusat-pusat JDT di Johor, diorang dah start introduce falsafah permainan JDT tu lebih awal. So dia kerjasama. So dia bantu, dia buat competition. Okay, kalau dah ada Liga NFDP kan, kita tambah lagi JDT punya cup lah apa semua, buat peringkat umur bawah juga, 10, 11, 12 sampai ke atas. Selangor, pusat-pusat NFDP di Selangor semua di joint venture 50-50. Kerajaan bagi yang basic-basic kan, bola apa semua tu kan. Selangor bagi tambah coaches, pergi tolong dekat pusat-pusat NFDP to make sure nak sell the brand Selangor FC to this. Kalau dia pergi AMD nanti kata, oh dia dah ada engagement dengan budak-budak ni. Apa yang patut dilakukan FAM, FA, NFDP supaya wang yang dibelanjakan ni, kira yelah orang duk cakap tak baik-baik, banyak lah, bazir lah, tapi kau rasa apa yang perlu dilakukan lagi? Apa yang FM boleh buat sebenarnya sekarang, NFDP khusus di bawah MSN, Majlis Sukan Negara. Betul kan? Ada kerjasama daripada Jawatan FAM, kuasa ada 3 jawatan kuasa NFDP. Memang FAM co-chair, bukan saja terlibat jadi ahli jawatan kuasa. Dia co-chair dia jawatan bersama kuasa dengan NFDP bersama. lah. Jadi pada pandangan aku, kalau benda ni sebenarnya, benda ni wujud selari dengan F30 itulah, ni pandangan aku. Kalau dia boleh perkasakan F30 tu, diperkasakan tu maksudnya dijadikan reality, untuk selari dengan apa timeline berlaku tu, aku rasa benda tu sesuai sekali lah. Untuk perkembangan lebih lanjut aku serahkan kat Safirul lah. Tahu soalan tu. Lagi lanjut daripada tu. Rasa Safirul macam mana? I mean, dengan FAM, FA terlibat apa semua, macam mana? Kalau dia bagi komitmen untuk bekerjasama, NFDP boleh bagi jalan kepada semua FA dengan FC ni untuk tak berbelanja berlebihan untuk buat bangunan. So NFDP boleh bagi laluan tu dah. Kalau dia nak spend semua, macam JDT bina akademi apa semua sendiri, fine. Bagus. Tapi kalau dia nak bagi kerjasama, ni lah optionnya, buat dengan NFDP. Instead of bayar 100%, you bayar 30%, 40% saja. So tak semahal yang tu. Kan? Tapi kalau tiap-tiap musim nak fikir gaji first team dulu kan, sama ada 5 juta, 10 juta, 15 juta kan, terlupa bab-bab yang kena bayar 200-300 ribu je nak buat bangunan. Okey, itu secara realitinya, maksudnya nak buat pembangunan ni setiap negeri 200-300 ribu cukup. Ya, we are talking about elite youth tau. Elite youth ni maksudnya bukanlah dia buka macam akademi, okey siapa nak masuk bayar RM20 kita hantar coaches apa semua, tak. Ni saring daripada semua feeder-feeder akademi yang tengah berjalan private apa semua ni, saring dan latih. Tak sampai pun 200-300 ribu lah boleh buat. Gaji di Paula tu sebulan. Tak sampai. Bila dia score, dia tak score tak ada dapat banyak tu lah. Tak ada gol bonus lah. Yang menjadikan dia besar tu apabila kita nak membina, katalah bina akademi, Facility bina ke, facility apa semua tu, tu lain kira. Tapi itu kira bukan yang belanja untuk program. Itu belanja one off untuk membina, untuk membantu program. Ada apa lagi tambah Ju sebelum kita? Jadi untuk semua FC dengar tu 200-300 ribu je. Itu rasanya benda yang aku rasa somehow logik lah. Sebab aku pun rasa sebenarnya ni first time lah aku dengar daripada Safirul sendiri, you boleh JV dengan NFDP untuk pembangunan you punya club sendiri kan. So benda tu aku rasa tak mustahil satu, dan semua club well known. Kalau kita baru tahu diorang ni pemain industri, aku big question mark lah kalau kenapa diorang tak nak invest in that. Sebab bagus juga option ni ada masuk. Sebab apa? Macam mungkin ada yang FC ataupun mana-mana persatuan yang macam fikir, aku tak ada duit lah nak start event, nak start tak ada duit, tak apalah, JB lah dulu. Start dulu dengan start small, but you ada buat cara, jalan tu ada. Ketua Jurulatih bawah 12 JDT ialah juga Ketua Jurulatih Remaja Negeri NFDP Johor. Gaji dia mungkin allowance dia daripada NFDP, lepas tu JDT top up je. Lah. So dia pastikan bahawa budak-budak 12 apa semua ni kan, dia selalu engage dengan JDT. Falsafah permainan JDT apa semua tu boleh buat sangatlah, mudah je. Mudah.
So aku rasa itu saja perbincangan kita pada minggu ini. Ada apa-apa boleh komen kat bawah tu. Kalau korang rasa korang punya idea lagi bernas, kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Aku terima kasih kepada Safirul, Amir dan juga Juf. Assalamualaikum, terima kasih.